Okey, boleh. Okey, dah maksimum dah. Tapi tak ya. Okey. Testing. Assalamualaikum. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada kekanda yang dikasihi, ya, kekanda awet muda, Kak Aziz, yang Ustazah hormati lagi kasihi, tuan rumah, sahabat Ustazah, dunia akhirat insyaAllah, ya. Kekanda juga. Ya, sebab muka muda-muda tu kita tak tahu tu kekanda ke adinda kan, ya. Kekanda Liza, Datin Sri, Datin, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, para muslimah yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Masya Allah, Alhamdulillah. Memang cantik ya bila kita pakai hitam, lepas tu dengan bendera, ya, dengan merah-merah macam tu, Masya Allah ya. Suka saya tengok warna yang ada dekat depan Ustazah. Ya, mudah-mudahan dalaman kita lebih cantik lah, InsyaAllah, daripada luaran yang Masya Allah ya, dalam rumah yang indah, sahabat-sahabat yang baik, ya, wajah-wajah yang berseri, kita dipertemukan pada pagi Jumaat yang penuh keberkahan ini. Jadi insyaAllah tajuk kita hari ini bukan ni tajuk filem tajuk drama ke tajuk lagu? Filem. Ya, tajuk dia apa? Sebenarnya jadi penceramah ni penting juga nak cari tajuk. Sebab bila orang invite tu dia kata Ustazah cari tajuk. Jadi ya Allah, nak on the spot tajuk kan. Jadi tahu macam mana Ustazah dia terdengar macam orang cakap air mata di hujung sejadah. Jadi saya kata ambil je lah tu. Ambil je lah air mata hujung sejadah. Lepas tu barulah kalau keliput malam tadi fikir apa nak cakap ni, ya? Apa nak cakap air mata hujung sejadah ni kan. Barulah fikir apa benda nak cakap. Senang-senang bagi tajuk. 2 hari lepas cakap dengan Wani, Wani, tajuk tak ada lagi kan? Ni tanda-tanda tua tajuk tak ada lagi kan? Okey, kita bagi tajuk ni. Lepas tu Ajaran dia kata, dah, hari tu kita dah kata dah, tajuk dia air mata di hujung sejadah. Aduh, Masya Allah. Tak apa, insyaAllah Ustaz akan cuba ulas pagi ni berkait dengan tajuk kita. Allah takdirkan tu cantik ya tuan-puan ya. Bukan bermakna ala kebetulan je tu Ustazah bagi tajuk, tak. Pada kita macam kebetulan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada hikmah dia. Kenapa tajuk kita pagi ni air mata di hujung sejadah? Masya Allah ya. Lagu ni ada kan? Kalau saya tahu lagu dia ya. Baik. Tapi sebelum tu, para muslimah sekalian, mari kita berselawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nak naikkan semangat kita, nak lapangkan hati kita, ya, persegaran untuk kita, dan insya-Allah mudah-mudahan jadi jalan kemudahan, barakah dan rahmah kepada kita semua insya-Allah. Jadi kita akan selawat 2 selawat. Yang pertama selawat tafrijiyah ataupun nariyah, dan yang kedua selawat badal. Boleh? Kalau ada handphone boleh tengoklah lirik selawat tersebut, boleh rujuk dalam boleh Google ya tuan-puan sekalian supaya boleh ikut selawat tafrijiyah dan selawat badal ini. Yang dah hafal tu alhamdulillah. Yang dah hafal bagus ya. Okey, selawat tafrijiyah. Boleh Google dulu. Okey, ready semua ya. Saya nak suara kuat pagi ni. Okey. Bergema, biar bergema kat dalam rumah ni. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. InsyaAllah kita ikuti dengan salawat pada insyaAllah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli bari ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahli bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
baru-baru ni ada ustazah jemput seorang penceramah datang ke tahfiz kami dekat Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Tujuan ustazah tu jemput Dr. Ahmad masa tu adalah untuk menghidupkan salawat di kalangan para pelajar, tempat ustazah lah. Jadi beliau kongsikan sahabat-sahabat muslimat sekalian, apa adab kita bila berqasidah, bila berselawat. Sebab tu penting. Yang pertama apa dia kata? Pertama, bila kita berqasidah, berselawat, jangan fikir itu nak menyanyi. Jangan fikir tu macam nak apa? Nak betul-betulkan suara. Nak ngejas-ngejas kan. Pagi tadi tak cakap apa-apa, suara lerak. Bolehlah kita selawat dan ngejas-ngejas suara. Tak, ya. Tapi bila kita berselawat, berqasidah, ya sahabat-sahabat sekalian, niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kerana ustazah suruh, tak kerana terpaksa, tak kerana ustaz-ustazah, cikgu-cikgu suruh, tak. Kalau anak murid kita, kalau anak kita berselawat tapi tak boleh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa terpaksa dan sebagainya, kesan dia lain. Jadi sebab kita pun selalu berselawat berqasidah, jadi kita jaga ini adalah ikhlas kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya Allah dan Rasul gembira, sayang kepada kita, redha ya dengan kita, insya-Allah. Yang kedua, mesti datang daripada hati kita sendiri. Jangan duk fikir masa tu begitu beginilah, ya. Memang datang daripada keinginan kita sendiri. Adapun ustaz-ustazah ni cuma mengingatkan saja. Kebetulan, bukan kebetulan lah, ustaz ajak selawat, ustazah suruh selawat. Itu sebenarnya bukan kebetulan, ya tuan-puan sekalian. Allah nak kita berselawat kerana apa? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa selawat kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali selawat, Allah selawat pada dia berapa kali? 10 kali. Ya Allah, ya Tuhan, tak reti nak gambarkan macam mana dah. Siapalah kita ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada kita. Kita bergelumang dosa, kita banyak kelemahan, aib kita kalau Allah buka, ya Allah, malu kita dengan manusia. Tapi Allah selawat kat kita. Mana Allah selawat, Allah berikan barakah, rahmah, kebaikan kepada kita. Sekali je kita selawat, ingat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah ingat kat kita. 10 kali Allah rahmat kat kita. 10 kali Allah berikan segala kebaikan kepada kita. Sebab itu, bila Allah pilih kita untuk selawat, boleh jadi dengan jalan ustazah yang cakap, boleh jadi dengan jalan anak kita yang cakap, Mak, macam mana mak selawat badar tu? Ya, belajar kat sekolah kan, suruh mak ulang. Bukan kebetulan tuan-puan, Allah nak beri rahmat kepada kita. Allah nak selawat kepada kita 10 kali. Tiap-tiap sekali kita selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, akhlak kita. Orang yang berqasidah, orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW mestilah sama, dijaga semasa selawat dengan selepas selawat. Ni biasa kalau budak-budak sekolah lah, yang jadi juru selawat itu bukan main hebat, dia qasidah. Tengok nama dia banyak ke disiplin. Ya, kebetulan, yelah, Masya Allah, Allah bagi suara dia sedap. Time selawat je cikgu suruh dia, qasidah cikgu suruh dia, tapi nama dia banyak tau dalam file disiplin. Yang lewat pergi semayang jemaah dia, ya, yang tak masuk kelas dia. Jadi itu tak cantik. Sebab apa? Orang akan cakap. Orang akan cakap, yang qasidah tu lah anak murid aku yang paling nakal ni, contohnya lah. Jadi kita tak cantik menisbahkan sesuatu yang tidak baik kepada qasidah yang kita bawa kerana sikap kita. Jadi bila kita berqasidah, tuan-puan sekalian, berselawat, pastikan akhlak kita semasa qasidah dengan selepas qasidah tu adalah akhlak yang terbaik. Masa qasidah nampak orang Kelantan kata juru je, ya, tertib, dia lemah lembut, habis qasidah menjerit terus. Ya, jadi ini di antara adab bila kita berqasidah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslimah yang dikasihi sekalian, boleh dengar tak suara ustazah yang duduk belakang-belakang tabir? Dengar ya? Ke dah makan tu?
Okey. Kalau tak dengar boleh tahu ya. Okey, insya-Allah. Tajuk kita adalah air mata di hujung sejadah. Masya-Allah. Bila ni last air mata hujung sejadah ni? Mesti mak kena jawab ya, kena berkomunikasi dengan ustazah. Ya, saya tanya, jawab. Fikir, apa benda nak jawab daripada soalan. Bila last air mata kita di hujung sejadah? Pagi tadi. Pagi tadi. Masya-Allah, alhamdulillah. Masing-masing jawablah, tulis kat buku tu bila last. Buku nota masing-masing. Satu kemalangan yang agak besar dalam hidup kita bila kita tak boleh menangis. Ya, tak tengok dah lama tak menangis. Satu kemalangan yang besar dalam hidup kita bila kita tak biasakan diri kita menangis. Nak lagu ke? Nak lagu, cik lagu ya. Ustaz ada buat satu syair. Bukan syair lah ya. Nak suruh menangis, jadi kita macam-macam lah buat kat diri kita sendiri ni. Kadang-kadang ya, sampai buat lagu lah suruh menangis. Okay, ada satu lagu, tajuk dia Menangislah Selalu. Menangislah selalu, nasib kita belum tahu, entah esok atau lusa, tiada lagi di dunia. Entah esok atau lusa, tiada lagi di dunia. Menangislah selalu, bekal kita belum tahu, entah berat entah ringan, muflis di hadapan Tuhan. Entah berat entah ringan, muflis di hadapan Tuhan. Menangislah selalu, jika masih ada jalan, setitis air mata kita memadam api neraka. Setitis air mata kita memadam api neraka. Kadang-kadang saya nyanyi untuk diri sendiri. Naik atas kereta, rasa hati keras. Tak perlulah ambil mic ya tuan-puan ya. Senyap seorang. Cakap kat diri sendiri, menangislah selalu, nasib kita belum tahu, entah esok atau lusa, tiada lagi di dunia. Untuk melembutkan hati kita yang keras. Sebab sahabat-sahabat sekalian, ya penting untuk kita bertanya soalan tadi, bila kali terakhir kita menangis? Di atas sejadah, bukan depan orang. Kita kadang-kadang depan orang sedap nangis, betul tak kak? Ya, telefon, nak jumpa, jomlah aku nak healing engkau. Ya, jumpa, lepas tu nangis. Tapi iyalah, boleh kita nak melepaskan tangisan kita di hadapan manusia. Tapi tak ke mana-mana sahabat-sahabat semua, betul tak? Tak ke mana-mana. Orang boleh tengoklah kita nangis, dia panggillah tisu. Ambil tisu, bagi tisu. Tapi kalau esok kita nak jumpa lagi, nak menangis lagi, agak-agak orang tu nak datang tak? Esok nak jumpa lagi, petang esok nak jumpa lagi, tulat nak jumpa lagi, lusa nak jumpa lagi. Lama-lama orang akan boring juga. Tapi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya mana dia orang nak menangis. Allah tanya. Allah turun ke langit dunia setiap malam dan bertanya, mana dia hamba-Ku yang berdosa, Aku nak ampunkan dosa dia. Mana dia hamba-Ku yang berhajat, Aku nak tunaikan hajat dia. Mana hamba Aku yang ada kekusutan, Aku nak leraikan kekusutan dia. Mana hamba-Ku yang susah sempit dada, Aku nak lapangkan dada dia, jiwa dia, hidup dia. Allah bertanya tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam.
Ya, nak bagi tahu, ya Allah, ya Tuhan, Allah bertanya, Allah mencari, Allah memberikan peluang seluas-luasnya. Mari menangis kat aku. Mari mengandung aku. Mari bermanja-manja dengan aku. Cuma ada soalan kedua. Soalan pertama tadi apa dia? Para muslimah, bila last kita menangis? Okey, settlekanlah masalah tu. Sambil-sambil balik dia kereta kan fikir, betul juga cakap Ustazah, bila lah aku menangis atas sejadah? Satu. Yang kedua, kenapa kita menangis atas sejadah? Perasaan apa yang kita bawa sampai kita boleh menangis tu tuan-puan? Bukan senang nak boleh menangis ni. Perasaan apa yang kita bawa sampai kita boleh menangis? Cuba analisa, cuba semak. Kenapa aku menangis? Perasaan apa yang kita bawa? Cuba fikir agaknya. Perasaan apa yang kita bawa menjadikan cepat kita menangis? Perasaan apa? Ya Allah ampunkan kita berdosa. Okey. Yang betul-betul berlaku dalam hidup kita. Jangan kita agak-agak rasa ini jawapan dia kot. Pertama ini analisa Ustazah. Ya, bukan kata buat sesaja ni. Benda ni kita kaji macam mana diri manusia. Pertama, kenapa manusia senang menangis? Dia sakit hati. Hati dia sakit. Betul tak? Bila kita sakit, air mata kita senang keluar. Ya Allah, sakitnya hati aku dengan dia ni. Sakitnya hati dengan orang ni, sakit dengan orang ni, sakit dengan keadaan ni, sakit dengan persekitaran ni. Kita rasa tertekan, kita tak tahu nak luahkan macam mana, kita menangis. Setuju, puan-puan? Itu cepat nangis tu kalau sakit. Ya Allah, sampai hati dia buat macam ni. Duduk kat sejadah, wah, air mata keluar. Sebab apa? Cetusan air mata kita tu sebab apa? Sesuatu alam. Alam ni cakap Arab. Cakap orang putih maksud dia? Alam apa dia cakap orang putih? Cakap bahasa Inggeris. Cakap maksud Melayu dia? Alam. A-L-A-R-M. Alam dalam bahasa Inggeris maksud dia apa? Macam apa? Macam inilah penggera. Penggera. Okey. Alam dalam bahasa Arab, alif lam mim. Alif hamzah ke atas, lam mim, maksud dia sakit. Jadi bunyi sama, tapi dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab maksud dia lain. Alam ni maknanya penggera. Alam bahasa Arab maknanya sakit. Tapi Masya Allah, boleh tak kita buat satu perkaitan ataupun kolerasi di antara alam bahasa Inggeris dengan alam bahasa Arab? Boleh. Apa maksud dia? Kesakitan itu juga satu penggera kepada hidup kita. Kejutkan kita. Macam alam handphone tu nak kejut kita, tapi handphone sekarang alam dia dah tak pakai dah. Ya, berbunyilah lama mana pun, telinga kita dah boleh tangkap tu sebagai qasidah. Dia takkan bangun pun. Saya tak tahu dah ni alam ni di mana pula nak pakai ni suruh bangun malam ni. Kalau sekadar handphone tu, sampai kita pun heran pagi tu kan tak berbunyi ke alam ni. Padahal dia berbunyi, dah terlampau biasa dah alam handphone. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesakitan tu, ya, alam juga untuk kita, penggera. Mengejutkan kita daripada lena. Mengejutkan kita daripada kelalaian. Masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang kita menangis di atas sejadah kerana sakit hati, kerana kecewa, kerana pedih yang kita tanggung. Sudah pasti semua tu kerana perbuatan-perbuatan, kerana keadaan manusia di sekeliling kita. Hari ini, sahabat-sahabat sekalian, boleh ingatkan, ini kunci yang Ustazah nak bicarakan pada hari ini. Biarlah air mata kita di atas sejadah kita, daripada sakit, daripada pedih, kepada air mata yang disebabkan kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sangat berbeza. Ya, air mata sebab sakit lain, air mata pedih hati lain, air mata kecewa lain. Tapi air mata yang kita nak di atas sajadah kita untuk hari ini dan terus sampailah kepada hayat, penghujung hayat kita adalah air mata yang tumpah di atas sajadah, yang tumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala
kerana besarnya lautan cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia sangat berbeza, amat berbeza. Subhanallah, hairan ya tuan-puan, air mata kerana selain Allah, bila kita menangis mata kita akan bengkak teruk. Siapa ada pengalaman tu? Dia akan bengkak teruk, lepas tu macam-macam lah mata. Dia akan efek pada kesihatan mata. Air mata pun pandai ya. Daripada mana kau datang? Maksud dia macam tu lah. Kalau datang daripada sakit hati dengan orang, daripada kecewa dengan orang, peras lah, kecewa lah, dia jadi azab pada mata. Jadi sembab, jadi bengkak, ya, jadi sakit mata, jadi rabun, jadi macam-macam. Banyak menangis ni. Tengok cerita Piramli kan? Sampai buta. Betul dia sungguh. Saya pernah tanya doktor mata, itu menasabah ke cerita tu? Menangis-menangis sampai buta. Boleh? Doktor kata, boleh. Kita perasan tak kalau kita banyak sangat menangis tu, bukan menangis yang betul-betul kerana cinta tadi ya, mata kita makin rabun. Makin rabun lah. Ya. Jadi itu memang Masya Allah ya, kalau kita nangis-nangis tu cepat sangat dia attack pada kita punya, tak tahulah saya nak cakap pasal mata ni, tapi kita nampak kesan dia. Attack pada urat ke, pada sel ke, tapi nampak kesan dia. Tapi cuba muslimat menangis kerana memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana rasa cinta kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, rasa kesenangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah daripada pukul 4 pagi sampai pukul 6 pagi, insya-Allah mata kita dirawat dengan baik, terang, tak ada bengkak-bengkak apa semua, tak ada. Tak percaya yang ni kena buat demo sendirilah. Buatlah demo tu ya, buat sendiri, nanti nampak beza dia. Itu baru secara zahir. Secara batin ya tuan-puan sekalian, ya, air mata kerana Allah, cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan air mata yang kita bawa kerana sakit hati, kecewa, pedih hati. Ya, itu tak kena, ini tak kena. Menangis di hadapan Allah, ya Allah sakitnya hati aku, remuk redamnya hati aku. Ia adalah tidak sama. Jadi sahabat-sahabat para muslimah, fikirlah, selama ni aku menangis sebab sakit hati ke sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa yang air mata kita tu keluar? Ya, tak mesti atas sejadah lah ya, itu saja buat tajuk kan. Air mata kita yang mengalir kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti tuan-puan road to cinta ya, mulai jernihnya kepada air mata kerana cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ia adalah sebuah ketenangan. Para muslimah yang dikasihi sekalian, nak bolehkan bertukar daripada air mata kerana sakit hati, kerana kecewa, ya, nak bertukar kepada air mata kerana cinta, dia ada jambatan. Ada jambatan dia. Nak lalu tak jambatan tu puan-puan? Nak lalu kan jambatan dia? Jambatan dia yang pertama adalah jambatan redha, yang kedua jambatan syukur kepada Allah Subhanahu. Itu jambatan redha dan syukur. Masya Allah, ada seorang soleh namanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, dia kata jaribtu marrah, aku pernah diuji sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian sakit yang teruk pada kulit, sampai kulit aku ni ya boleh bau busuk. Na'udzubillah ya, kena sakit kulit yang sampai boleh bau busuk tuan-puan sekalian. Orang kata apa? Tanggal-tanggal boleh sampai luruh. Ada kan penyakit macam tu kan? Masya Allah ada. Ada baby saya tengok dalam YouTube yang kena penyakit tu. Ya. Bahkan ustazah punya anak buah tapi dah meninggal dah, ya. Meninggal usia 4 tahun. Masa dalam tempoh tu memang dia pun tak boleh kena kain. Pakaikan baju nanti boleh lekat. Tapi dah meninggal dah tuan-puan, ya. Anak kakak ustazah dulu. 4 tahun je usia dia. Memang ada penyakit macam tu. Kata Syekh Ali Ad-Daqqaq, jaribtu marrah, aku pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit kulit teruk sangat, sampai boleh bau ni, kulit aku ni bau busuk. Dia kata apa?
Wa kuntu fi suratin wahsyah, keadaan aku sangat buruk, sangat hodoh. Orang tak nak tengok aku pun tak nak tengok orang. Waliyazubillah, kita minta jauh daripada ujian yang kita tak mampu nak tanggung. Fadakhaltul hammam, sampai satu hari tu yang aku ingat, aku masuk dalam bilik air. Aku masuk bilik air macam biasalah, nak rawat ni setiap ni, mana yang patut tanggalkan, mana yang patut diubat, bau busuk tu nak diubat. Tapi satu hari tu, fadakhaltul hammam, aku masuk dalam bilik air, fafataha ala qalbi syai'un minar ridha. Yang aku terasa hari tu aku masuk bilik air, hati aku terbuka. Macam terbuka hati, dan masuk sesuatu dalam hati aku ni daripada rasa redha kepada Allah. Mungkin maksud dia tuan-puan, hari lain masuk bilik air, nak bersihkan, nak kemaskan, sakit hati kot masuk. Tak habis-habis lah nak kena bersihkan lagi, bau busuk lagi ni, berapa lama nak duduk dalam bilik air ni. Kan sakit tu sakit ni, tak baik-baik juga. Mungkin tuan-puan, itu yang berlaku dalam hati kita lah kalau kita kena uji kan. Orang kata apa ada je dalam hati tak puas hati. Tapi kata Syekh Ali Ad-Daqaq, pagi itu, hari itu, aku masuk dalam bilik air, fafataha ala qalbi syai'un minar ridha. Hati aku lapang, hati aku senang. Seolah-olah pada hari itu aku rasa redha dah, tak ada apa, buat je lah, redha dah. Tak apa ya Allah, ini bahagian aku. Hari-hari kena bersihkan, hari-hari kena letak ubat, kena berdepan dengan bau-bau ni. Dan dia kata apa? Fakuntu alsam kulla wahidah min tilkal quruh, sampaikan aku hirup bau busuk setiap yang ada ni. Sambil tu bau busuk, bau busuk, bau busuk. Tapi fafataha ala qalbi syai'un min ridha, hati aku dah lapang, tak ada masalah dah. Fa kharajtu wa lam yabqa minha athar. Inilah keajaiban yang berlaku. Aku keluar daripada bilik air aku, kemudian aku terasa kat tangan ni dah tak ada apa-apa. Aku tengok lagi badan aku dah tak ada apa-apa. Aku tengok kaki aku dah tak ada apa-apa. Walam yabqa minha athar, dan aku dapati tidak ada satu kesan kudis pun tinggal pada tubuh badan aku. Masya Allah. Rupanya ubat dia apa tuan-puan? Wah, dah cari ubat kan? Boleh ikhtiarlah cari ubat, itu pun ibadah. Tapi kadang-kadang tak bertemu dengan ubat yang sebenar-benar daripada seluruh ubat. Sebab kesempurnaan ubat itu adalah redha, lapang hati, tak jadi beban lagi dah. Ya, sampai tak rasa beban lagi dah. Tu redha tuan-puan. Sampai tak fikir lagi dah. Sampai dah biasa dah, jadi rutin je. Itu redha. Dan saat redha itu datang hadir dalam hati kita, ia menyempurnakan ubat dan penawar untuk kesakitan kita. Ini jalan dia. Barulah bukan lagi air mata sakit bila kadang-kadang ialah sakit hati ni memang menangis tau. Sakit hati Allah geramnya, apa air mata ni. Tapi tak. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau dah tenangkan hati aku. Itu road to cinta tadi. Air mata cinta, air mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada Syekh Abu Ali Ad-Daqaq, ya. Dan ustazah juga, ustazah yakin benda tu tuan-puan sekalian, ya. Hello, testing. Boleh tukar apa? Okey, boleh ya. Ustazah yakin benda tu, betul. Dia redha ni, rahsia dia macam ni je. Kalau tuan-puan nak tahu dah redha ke belum. Dia bila redha, dia tak jadi beban, tak fikir. Dia macam dah tak ada benda, tak ada dah, dah tak jadi kesusahan, tak jadi bebanan. Tu redha. Analogi dia senang je tuan-puan. Okey, contoh macam ni. Kita kata kita redha dengan Allah. Kita redha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. So maknanya kita pun menutup aurat. Sebab apa? Sebab Allah suruh kan tutup aurat kan? Betul tak? Betul. Okey, pagi tadi puan-puan nak datang rumah apa ni, Puan Liza. Jadi bebanan tak nak pakai tudung? Ke duduk fikir, nak free hair ke nak pakai tudung? Nak tanya. Ada tak berfikir-fikir? Tak kan?
Capai tudung berfikir tak? Fikir nak pakai tudung apa. Itulah masalah kita, tuan-puan. Heran kita kan, jubah kita banyak, baju kita banyak, tudung kita banyak. Tapi bila tiba time nak pakai, kita kata nak pakai apa ya? Macam tak ada benda-benda. Itu kan puan-puan yang salah sama. Akhirnya ulang baju yang sama, ya. Jadi favorite. Bukan berfikir nak pakai ke tidak. Betul tak? Tak ada. Tidak langsung menjadi beban pada kita. Bahkan tak fikir lagi dah. Tak fikir dah. Tak ada nak minta pandangan, telefon kawan kita Siti, Assalamualaikum Siti, apa pandangan kau Siti? Kau rasa Kak patut pakai tudung ke tak pakai tudung lagi? Tidak pernah jadi masalah. Kaji pakai baju dalam. Betul tak tuan-tuan? Tak ada jadi masalah. Itu orang dah redha dengan Allah. Redha dengan apa yang Allah perintahkan. Tanyalah orang yang redha dengan perintah Allah, apakah dia jadi bebanan solat kepada dia? Tak. Nak fikir nak solat ke tak solat. Nantilah. Itu kalau masih belum redha. Kalau dah redha, memang siap-siap. Ni pukul berapa dah? Nak masuk zuhur dah ni, solat. Nak masuk asar dah, solat. Kenapa? Dia dah redha. Tidak pernah jadi beban dalam hidup dia. Dan itu maknanya kita kena syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah bagi kita rasa redha demikian. Sebab ada orang yang belum dapat redha tu, maka dia masih berfikir-fikir nak free hair ke, nak tutup aurat, nak tutup aurat ke nak buka, rambut cantik, sayang tak tunjuk. Yang ni semua nak rambut cantik ni, saya tahu takkan saya suka tunjuk pula sekarang. Tapi tak jadi masalah kat kita, tak jadi persoalan kat kita, tak jadi bebanan kat kita. Biarlah cantik setara mana pun Allah perintahkan suruh tutup aurat pada yang bukan mahram kita, kita tutup. Tak jadi beban. Itu redha. Selagi mana kita rasa dia beban kepada kita, jadi persoalan yang besar kepada kita, belum redha. Masya Allah, nak sampai tahap tu bukan senang tuan-puan. Kalau untuk kita menutup aurat tadi, mungkin bagi sebahagian kita sangat mudah dah. Tapi untuk hal-hal lain dalam kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita, ada benda yang Allah, orang kata apa, terbuku dalam hati, sakit dalam hati, persoalan besar dalam hati, bebanan dalam hati. Maknanya apa? Kita belum redha. Sebab redha ni maknanya dah tak ada apa, dah rutin dah. Macam ada orang Allah Akbar tuan-puan, ada kawan-kawan kita yang Allah uji dengan anak yang tak sihat, kelainan upaya lah, yang kena rawatan istimewa, pengawasan istimewa, kena didikan yang betul-betul istimewa. Mungkin pada tahap awal terasa beban, terasa sakit, tapi lama-kelamaan rasa apa? Ni kunci syurga aku. Dah tak rasa sakit dah okey je. Dah tak, itu tidak redha. Maka jalan nak tukar air mata kita, air mata sakit. Sebab bila air mata sakit ni maknanya kita masih tak tenang. Memang tak tenang. Nak tukar supaya sampai kepada tahap cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena melalui jambatan yang namanya redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak redha tu tuan-puan sekalian? Ini ustazah nak kongsikan, Ada satu kisah lagi. Sebab bila kita redha ni, kita dah tak banyak bercakap soal tu, kita dah tak banyak merungut tentang tu. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika ini diceritakan oleh Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk dekat dengan Nabi SAW, duduk di sebelah Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, marah pada Sayyidina Abu Bakar, caci maki Sayyidina Abu Bakar depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar masa kena caci maki tu, Sayyidina Abu Bakar diam. Tapi lepas habis dia maki hamun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lawan, balas. Pom marah pula, maknanya menjawablah dengan kata-kata yang tidak enak. Jadi bila itu berlaku, tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar lawan balik tu, balas-balas tu, Rasulullah SAW bangun. Rasulullah beredar, tinggalkan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni rasa tak sedap lah, kenapa tiba-tiba aku tengah marah dia, Rasulullah bangun? Sayyidina Abu Bakar pun berlari kejar Nabi SAW.
Nabi pun tanya, "Ya Rasulullah, tadi masa dia maki hamun aku, kau duduk sebelah aku. Sama-sama dengar makian dia." Ya. Tapi bila aku balas balik, tiba-tiba kau beredar seperti tak suka. Jadi apa yang menyebabkan kau ni beredar ya Rasulullah? Sedangkan aku ni, yelah orang dah kata aku macam tu, aku kena balas lah. Lalu Nabi beritahu, kamu tahu apa yang berlaku? Semasa orang mengutuk kamu, caci maki kamu, kita ni dikelilingi oleh para malaikat. Dan kamu diam. Kerana itu malaikat membela kamu. Malaikat tenangkan keadaan kita. Sebab kita duduk dalam keadaan malaikat penuh kat kita. Bila kamu start je balas, kamu caci maki balik, malaikat berlari menjauhi kita dan syaitan mengambil tempat. Maka aku tidak boleh duduk di tempat yang syaitan banyak. Aku bangun. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita tak nampak ni keliling kita kan. Kalau kita marah-marah kat rumah tu, setan ke malaikat ke, kena fikir juga tu sahabat-sahabat. Ya, entah-entah kita tengah marah-marah apa semua kan, malaikat lari, syaitan yang mengelilingi kita. Jadi sebab itu penting untuk kita belajar, melatih diri kita supaya redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurangkan mengeluh. Ya, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti lama kelamaan bila kita dah biasakan latihan demi latihan itu, nanti kita akan dapat, insya-Allah kita akan dapat jiwa yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa yang sangat tenang. Tengoklah ya, rakan-rakan saudara kita di Palestin tu tuan-puan. Satu gambaran hidup untuk kita belajar daripada mereka. Kalau mereka tidak ada rasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, takkan dapat lalui keadaan yang begitu teruk. Takkan dapat lalui, tuan-puan. Tengok sendiri, saya tak nak cerita. Kita boleh tengok apa yang dah sampai kat kita, segala berita, segala video, tengok macam mana. Ya, mereka tak dapat nak cakap lagi ini rumah mereka. Tak boleh nak kata dah ni rumah saya, ni rumah, tak ada nak kata apa dia, semua tinggal tapak aja. Semua tinggal runtuhan. Kadang-kadang nak menyelamatkan diri kena duduk rumah orang lain, kena tumpang tempat lain, kena masuk kubur bawah tanah yang lain. Yang pasti tidak ada yang namanya keselesaan. Tak ada dah yang namanya keselesaan. Cerita aircon tak aircon ni dah tak ada dah tuan-puan. Kita masih lagi pening kepala kita, cerita apa dia? Sejuk ke tak sejuk, panas ke, macam mana, jauh ke, kalau pergi Mekah kan, hotel kat mana. Itu semua jadi beban. Jadi beban dalam fikiran kita. Apa saja, nak buat majlis, nak buat program, nak solat, nak ibadah, nak apa, okey tak tempatnya, ada aircon ke tak ada aircon. Betul tak tuan-puan? Tak kata orang lain, sama-sama. Ya, sebab otak kita masih dibebani macam-macam hal, macam-macam urusan. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat kita di sana, ya, antara hidup dengan mati je. Nak jaga iman dia, nak jaga akidah, jangan sampai iman ni luntur, jangan sampai iman ni tergugat. Sebab apa? Sakit sangat. Sebab apa? Azab sangat. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan marah, kemarahan tu tak dapat nak diredakan. Mereka ambil tanah kita, mereka halau habis keturunan kita daripada tanah air kita. Ya, mereka sekat segala-galanya. Mereka play victim yang sangat global. Ya, bukan play victim seorang-seorang, ini play victim betul-betul. Kalau kita nak kata narsistik, inilah dia bangsa yang sangat narsistik. Ya, apa lagi nak cakap? Tak ada perkataan nak sebut. Kita yang tak kena ni pun tak ada perkataan nak sebut. Ini kan orang yang bersimbah darah. Orang yang kadang-kadang nampak ni kaki dah lumpuh, tangan dah tak ada, anak bini dah mati syahid. Jadi Masya Allah, ubat mereka adalah redha kepada Allah. Sebab tu kita tengok mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Teh makan, cik makan. Anak-anak main-main, gelak-gelak. Ya, mak boleh mandikan. Ada satu gambar saya tengok mak tu mandikan anak dalam bathtub, tapi bathtub tu atas runtuhan bangunan. Kan ada kan? Bukan dalam rumah dah, bathtub tu macam atas runtuhan bangunan.
mak dia boleh senyum lagi, mandikan anak kat situ. Subhanallah, dahsyat sangat, luar biasa kesabaran Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apatah lagi untuk kita yang diuji ni tak sebesar itu kan? Kita patut rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan air mata malu pun air mata yang sangat hebat. Ya, bentang sejadah pukul 4:30 pagi, 5 pagi, rasa malu dengan Allah. Nangis sebab rasa malu. Ini air mata yang sangat hebat. Bukan air mata nak komen tu, nak komen ni, tak tahan tu, tak tahan ni. Boleh, ya, sebagai manusia tu kita menggambar, kita menyatakan kelemahan. Wahai Allah, aku ni lemah sangat, ya Allah. Sikit je ujian aku dah tak tahan, ampunkanlah aku. Tapi rasa malu lah kan, malunya, ya Allah. Tak apa, air mata malu. Air mata malu pun Masya Allah, doa puan sangat hebat. Ya, kita nakkan jalan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab itu penanda arasnya apa dia? Selagi mana kita rasa sakit, itu maknanya tazkiyah lagi, bersih lagi. Sakit kan, ya. Dan Syekh Ibnu Athaillah ada sebut cara untuk hilangkan rasa sakit. Ada tak sakit hati ni? Cuba mengakulah siapa yang sakit hati. Ada rasa sakit hati, cuba angkat tangan. Takut semua tak sakit, kita masuk bab lain lah. Bab tak sakit lah pula. Ya, ada tak rasa sakit-sakit hati tuan-puan? Ada. Ustazah bagi tadi, sakit hati. Cerita sikit kan, sebab kehidupan kan, kita manusia biasa. Senang je hati kita ni nak sakit kan, ya. Ustazah menguruskan tahfiz. Pelajar ramailah juga, 450 orang. Jadi benda tu tak mudah ya tuan-puan. Kecuali kalau kita tak nak ambil tanggungjawab, boleh lah, ya. Tapi nak ambil tanggungjawab, setiap kali kita nak ambil tanggungjawab, pasti akan jadi lebih ialah besarlah bendanya yang kita kena hadap. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita dengan suami buat ni tak sehaluan. Sedangkan kita dengan ramai pekerja kat bawah, ya. Jadi kan orang suka nak nampak sehaluan kan depan orang kan, betul tak? Walaupun tak sehaluan sebenarnya, tapi nak nampak macam sehaluan kan. Jadi kadang-kadang tak boleh cover benda tu. Ada benda kita memang tak sependapat. So kadang-kadang nampak dalam kita cakap dengan staf-staf kita tu, suami cakap macam ni, isteri cakap macam ni. Kan? Jadi Ustazah pun bagi pandangan. Sebab benda-benda melibatkan masalah ummah, kita tak boleh nak simpan. Kalau sekadar kita punya selera, tak apa lagi, ya. Tapi benda nanti masalahnya masalah ummah, so kita kena terus terang. Dia terpaksa cakap, okey macam ni pandangan kita. Ustazah sampai pernah ya tuan-puan terfikir macam ni. Masa tu saya tengok isteri kepada siapa masa tu? Pak Lah, Perdana Menteri kita yang dulu kan, dia pernah kan? Pak Lah. Pak Lah, siapa nama isteri beliau? Yang suka tanam-tanaman tu? Datin Sri Hindun kan? Hindun ke? Almarhumah ya. Beliau pernah cakap, saya baca dalam dia punya ni lah, ada cerita pasal beliau. Beliau kata, kalau beliau bercakap dengan Pak Lah, beliau tak cakap benda yang berat-berat. Beliau cakap pasal pokok bunga, tanaman. Jadi dia kata tak jadi masalah. Sebab apa? Bendanya ringan. Ustazah pun teringin nak buat macam tu. Ustazah sampai hari ni teringat, Allah bestnya kalau aku dengan suami cerita pasal kek batik, cerita pasal kucing, cerita apa lagi ingat, Allah bestnya cerita yang ringan-ringan. Betul tuan-puan? Kalau diberi pilihan, Ustazah nak macam mana rumah tangga, Ustazah nak cerita yang tu. Kalau diberi pilihan, kita pun tak betul juga dalam memilih kan. Yang Allah bagi tu lebih baik. Sebab malah nak cerita pasal tarbiyah. Ada air. Okey, kita minum kejap ya. Okey. Sebab malah nak cerita pasal tarbiyah lah, tarbiyatul aulad lah, ya, pandangan imam tu lah.
Nak cakap pasal mazhab ni lah. Nampak tak berat benda tu? Ya? Bercakap benda berat ni tuan-puan ni cakap jujur dengan semua orang, boleh memutuskan selera kita. Memutuskan selera kita nak layan lepas tu kat dalam bilik. Sebab apa? Baru lepas mesyuarat cakap pasal tarbiyah. Baru lepas mesyuarat cakap pasal kos. Kos itu, kos ini. Tiba-tiba kita nak jadi manja-manja kucing tu. Itu cabaran hidup ustazah tuan-puan. Masya Allah. Saya kata, sebab tu saya kata, bang bukan nak cakap sangat pasal ni. Kalau boleh tak nak cakap. Tapi benda melibatkan masalah orang lain, kita kena cakap terus terang. So cakap, tak nak cakap mulut, takut kadang intonasi tak sesuai. So WhatsApp. Dan WhatsApp Okey. bukan okey ya. Dah WhatsApp. So balasan dia tu macam tak okey. macam tak okey lah. Mungkin lah kan. Mungkin tak ada terima ke ataupun macam-macam lah ya. So ustazah pun macam geram macam ni. So bila geram, dia lama-lama geram jadi sakit hati, lepas tu merajuk. Jadi merajuk. Ni saya nak cakap macam mana Allah melatih kita ya tuan-puan sekalian, melatih kita. So jadi macam merajuk, tak apalah. So siapa tidur, so semua benda yang berlaku macam tak biasa dah. Ya, maknanya yelah, maknanya tak biasa lah, tak seperti biasa. Maknanya orang tahu kita merajuk apa semua. So pagi tadi tak digerakkan tidur. Itu pun satu tanda juga kalau untuk ustazah lah. Kalau tak digerakkan tidur, maknanya ada benda tak kena. Siapa yang bangun awal? Kalau biar je lantak tidur pukul 12, tu ada benda lah tu ya. Jadi nampak semua tanda-tanda tu ada. Tapi ustazah kalau ikutkan hati tuan-puan, apa dia? Nak bagi lama sikit. Lah, bagi jangan cepat sangat beralah kan. Nak bagi lama sikit. Sebab apa? Sebab kita rasa kita buat pun ada sebab juga, ada reason juga. Tapi Masya Allah tuan-puan, ini satu benda saya pun tak faham kenapa jadi macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala takkan bagi ustazah buat pada tempoh yang lama. Ini saya cakap ikut pada sejarah semua yang saya dah lalui 26 tahun rumah tangga. Dia takkan bagi ustazah buat lama. Apa yang berlaku pada ustazah tuan-puan adalah ustazah rasa macam nak pitam. Dia macam mana saya nak gambarkan, hati tu dia tak sedap sampai tahap rasa macam aku ni nak rebah. Tak tahu nak kata, dia bukan benda yang boleh tolerate. Dia kalau sikit-sikit ustazah boleh lawan je. Tak apalah. Tak payahlah baik-baik. Nanti petang kerang lah kita baik. Boleh je nak lawan kalau Ustaz mampu lah tuan-puan. Tapi tak mampu, memang tak boleh. Ustaz rasa macam kenapa aku rasa macam nak rebah, nak pitam, nak itu. Dia tak tahu nak gambar lah tuan-puan. Tapi itulah setakat yang Ustaz boleh cakap. Keadaan ustazah menyebabkan dia tidak ada cara lain. Tak boleh ni. Ya, dah lah sarapan. Asal malam tadi janji sarapan sama-sama. Tapi ni macam dah senyap je kan. Maknanya ada benda yang tak kena ni. Masya Allah tuan-puan sekalian, Ustaz tak ada jalan keluar. Tak boleh. Ustaz cuba nak, tak apa. Buat tak tahu je. Pergi je rumah Puan Liza. Kan balik kan? Tak boleh. Memang dia punya zap tu tak boleh. Siapa yang Ustaz buat? Cari. Kat mana suami Ustaz hari tu? Pagi tadi. Dalam library. Okey, cari. Dan jangan panjang-panjangkan lagi. Sebab apa? Sebab kita dah merasai rasa tu. Jadi memang, Assalamualaikum bang, minta maaf bang, dah makan ke? Dia buat macam tak ada benda yang berlaku. Buat macam tak ada apa-apa. Sebab ustazah letak satu je penanda aras dia, hati ustazah sendiri. Sebab kita nak kebahagiaan untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Sampai saya rasa apa? Dah tak ada apa yang tersekat. Tak ada apa dah yang tersekat. Lalu je rasa lancar. Kok darah tu memang lancar je. Okey, boleh happy-happy pergi ceramah. Boleh apa, dah tak ada apa dah. Baru saya lepaskan tangan memohon maaf dan salam tu. Memang kadang-kadang terfikir sampai bila macam ni ya Allah. Asyik aku je nak kena minta maaf ni. Contohnya lah. Tetapi belum tentu kita anggap kita betul tu. Belum tentu. Belum tentu macam yang kita nak tu adalah lebih baik. Sebaliknya, ini yang saya nak cakap ni ya.
Alam tu, kepedihan tu dia sebenarnya boleh rawat. Dia boleh ubat. Sebab Ustaz dah lalui hidup sama macam perempuan. Kita rasa macam tak ada ubat ni, sakit hati. Dia dah buat kita macam ni. Apa orang tu buat macam ni? Tak, boleh rawat. Boleh hilang. Perempuan pandang Ustazah macam betul-betul nak tahu macam mana nak rawat. Cara dia pandang, boleh hilang Ustazah, boleh hilang. Memang boleh hilang, insya-Allah boleh hilang. Boleh, 2 cara. Nanti kita tengok cara dia. Sebab Ustazah pun cuba benda tu dan memang betul, alhamdulillah. Hilang. Betul-betul hilang. Kenapa kita rasa gagah dan rasa kuat? Tak apa, tak ada masalah. Bukan bodoh kita minta maaf. Bukan hina kita minta maaf. Sebab apa? Untuk kebahagiaan kita. Untuk kelapangan hati kita. Supaya kita berpindah daripada air mata sebab sakit kepada air mata syukur pada Allah, redha pada Allah, cinta pada Allah. Allah nak buat transisi kita tu, ya. Cuma kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, liyukhaffifa alamil bala'i anka, untuk mengurangkan rasa sakit apa-apa yang berlaku kepada kamu. Sakit pedih, sakit, ngilu tuan-puan, kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup kita. Liyukhaffif, untuk meringankan, untuk mengurangkan, insya-Allah lama-lama hilang. Maka yang pertama, ilmuka. Maksud dia apa dia? Pengetahuan kamu, kesedaran kamu. Ilmu ni kita belajar ni tuan-puan, boleh cari ilmu ni. Sebab ilmu tu memang boleh mengurangkan kesakitan kita. Betul tak kalau dengar ceramah tu rasa macam lega? Kau jadi pergi balik ceramah. Dengar balik ceramah. Dia benar-benar lega kan? Ilmuka, kamu mengetahui, kamu ada ilmu. Ilmu tentang apa? Tengok juga ilmu apa? Bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka. Kamu sedar, kamu yakin, kamu faham bahawa semua ini Allah yang uji kamu. Allah yang bagi bungkusan. Kalau kita kata ujian tu macam hadiah tuan-puan, maknanya hadiah ni memang ada alamat ni. Memang ada alamat, memang ada sender dia siapa, kepada siapa, memang ada. Daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kita. Kod nama kita Puan Liza ke, Nur Hafizah ke, ya, Puan Siti ke, memang ada disampaikan. Ini bungkusan untuk kamu. Bukalah. Namanya apa dia? Ujian. Dan tak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Kalau kamu tak nampak ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fikiran kamu kena rasuk. Fikiran kamu akan dirasuk dengan segala sangkaan yang buruk kepada dunia dan seluruh isi. Sebab penat. Seramput otak kita. Sebab apa? Ni mesti dia ni yang buat. Mesti dia yang buat. Dia lah dia. Terlampau banyak kelibat-kelibat makhluk tu. Sebenarnya tak. Makhluk-makhluk tu cuma jadi jalan je, alat je. Pekakas. Ujian ni datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah nak uji. Memang Allah redha, Allah restui, Allah berkenan benda tu jadi kat kita. Ada hikmah dia. Ya, ada hikmah dia. Jadi orang yang merasakan, yang ilmu dia mengetahui bahawa ini daripada Allah ni, daripada Allah, bungkusan daripada Allah, kiriman daripada Allah, hadiah daripada Allah, peringatan daripada Allah, maka dia akan lebih tenang. Sebab bila sebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan berkata buruk, berfikir buruk, beranggapan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan. Sebab Allah lah yang maha baik. Allah lah yang maha cinta kat kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang maha kasih kat kita. Kenalnya kita kepada Allah, khususnya melalui Asma'ullahil Husna, itu Masya Allah jadi rawatan mengurangkan dan menyembuhkan kesakitan kita. Cuba tuan-puan dengar macam mana hebatnya Asma'ullahil Husna. Kenal Allah dengan nama Allah ni. Zaman Nabi Sulaiman. Okey, zaman Nabi Sulaiman. Ni boleh rujuk dalam surah An-Naml, surah Semut.
Zaman Nabi Sulaiman masa tu berurusan dengan Balqis. Balqis ni adalah permaisuri negeri Sabah. Ya. Sabah ni riwayatnya mengatakan dekat dengan Yaman. Ya. Jadi Balqis ni masya-Allah diberikan singgahsana yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu dahsyat dia dapat daripada keturunan dia lagi. Ya. Tapi bila Nabi Sulaiman dapati Balqis ni menyembah matahari. Nabi Sulaiman nak berdakwah kepada Balqis supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sulaiman ajak Balqis dengan rombongan dia datang ke istana Nabi Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan Balqis nak datang, ini dicerita dalam surah An-Naml ya. Nak datang ke tempat Nabi Sulaiman, dalam perjalanan on the way, Nabi Sulaiman tanya pada semua rakyat di kalangan manusia dan jin. Nabi Sulaiman ni hebat ya. Tentera dia manusia ada, jin pun ada. Tapi sangat bersyukur pada Allah, sangat tawadhu. Manusia kalau ada psycho jin pun dah lain macam kan belakang dia. Kan dia dah bangga lain macam kan ya. Bayangkan jin-jin semua tunduk. Jadi Nabi Sulaiman tanya, siapa di kalangan kamu yang boleh bawa singgahsana Balqis yang sebesar-besar singgahsana tu dekat Sabak tu, siapa boleh bawa kat sini, kat istana aku ni dalam masa yang paling pantas. Masya-Allah ya. Kalau ikut fikiran kita, kalau nak bawa kena pakai kargo. Kalau zaman sekarang lah, kargo tu besar mana? Nak bawa singgahsana, maknanya singgahsana tu kena dipecah-pecahkan dulu, kena ditanggal-tanggal dulu, kena buat packaging baru. Nanti bawa tempat tu kena pasang balik. Kalau zaman sekarang makna benda tu terlalu rumit nak jaga pula pemata segala macam tu, ya Allah. Tapi jin Ifrit cakap macam ni. Dalam Quran sebut dalam surah An-Naml, jin Ifrit kata, aku boleh bawa. Jin Ifrit, aku boleh bawa pada kadar kecepatan kau tak sempat, kalau kau bangun kau tak sempat duduk, singgahsana tu dah ada. Dahsyat jin Ifrit Allah bagi dia. Yelah, dia boleh buat lah, amal lah kaki tangan dia, staff-staff dia kan ya, yang akan bantulah. Sebab dia tak pakai, dia makhluk halus pakai kilatan, tak tahulah cahaya ke apa benda, tapi maknanya boleh laju lah. Tapi tahap laju dia tu, Nabi Sulaiman bangun, tak sempat duduk lagi, singgahsana tu dah ada dah. Tiba-tiba ada seorang yang berilmu berkata, itu boleh tengok dalam surah An-Naml. Ustaz kena cakap lah ayat berapa supaya nanti lebih mudah lah tuan-puan. Ustaz nak cakap ni biar kita yakin. Mana surah An-Naml? Siapa ada Quran? Ya. Okey, dah jumpa dah. Okey. Kemudian ayat 41 An-Naml, surah Semut, juzuk 19. Ya. Saya dah jumpa dah, cuma nak cari ayat. Wa ini masilah falam majaa Sulaiman bin Jahilahim fala iman mana ayyukum. Okey. Ayat 39 Ifrit cakap. Ayat 40 qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Tiba-tiba bangun seorang yang ada ilmu pengetahuan daripada kitabullah. Tak sebut nama, cuma Allah sebut lepas jin Ifrit tawarkan macam tu, ada seorang daripada manusia, hamba Allah, dari kalangan orang yang ada ilmu dengan kitabullah. Dia kata ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Masya-Allah, dia kata apa? Aku boleh datangkan pada engkau wahai Sulaiman singgahsana Balqis pada kecepatan kerlipan mata kamu. Lagi laju. Masya-Allah ya. Jangan pula kata tapi kalau makcik kelipan mata makcik lambat. Tak payahlah, pakai yang biasa punya, yang normal lah. Kelip mata tu belum dibuka, tutup, buka ada dah. Masya-Allah, masya-Allah.
maka ada sungguhlah tuan-puan. Ya, maka memanglah maknanya tak nampak kelip mata dah ada dah. Singgah sana Balqis yang Nabi Sulaiman kata was-was sikit. Bagi lagi wow. Tapi jangan sampai hilang ciri-ciri sampai dia tak kenal pula dia punya. Kita ubah tapi biar dia nampak dia tahu ni memang dia punya, ya. So masya-Allah Nabi Sulaiman Allah bagi nikmat yang begitu dahsyat sekali. Cuma ulama bahaskan tuan-puan, siapa orang ini? Jadi ulama bahaslah, banyaklah perbahasan-perbahasan dia. Cuma ustazah nak ambil satu perbahasan yang mengatakan orang ini adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang faham asmaullahil husna. Masya-Allah. Ada yang kata ini adalah Allahumma salli ala Muhammad, sampai dengan Nabi Musa tu. Ya, Khidir, ya. Ada yang kata tu. Tapi banyak pandangan. Tapi yang diterima apa dia? Allah tak sebut nama kan. Tapi Allah kata ini adalah orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab, orang yang paling faham asmaullahil husna. Sebab asmaullahil husna ni yang Allah ajar, Allah ajar. Yang Allah letak dalam kitab Allah letak. Yang Allah simpan dalam khazanah ilmu Allah SWT, Allah simpan. Yang Allah ajar kepada mana-mana hamba yang Allah kehendaki juga ada. Maka kata ulama, laki-laki itu adalah orang yang paling kenal Allah SWT, yang tahu asmaullahil husna. Lalu macam mana dia boleh buat sepatah kilat tu? Sebab doanya mustajab. Maka Allah yang menggerakkan itu, tak payah tanya lagi dah macam mana. Tak payah tanya dah macam mana. Kalau ifrit tu boleh juga kali kita beritahu, oh jin ni memanglah dia macam ni macam ni. Ini tak payah tanya dah macam mana. Idza arada Allahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak payah tanya. Tak payah kata macam mana, tak payah tanya. Allah tu kalau kata jadi, jadilah. Masya-Allah, subhanallah. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah bagi ilmu asmaullahil husna ni tuan-puan, doa dia mustajab. Bila doa dia mustajab, semuanya jadi. Tak payah fikir lagi dah, sama ayah tak ada dah, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berlaku tu memanglah sepantas kilat, sekelip mata, ada. Sehingga sana Balqis dah ada kat situ. Dan bila Balqis jumpa tuan-puan, terkejut Balqis. Ni bukan rumah kita punya. Dah ada kat situ. Ya, dah terkejut dah sekali. Lepas tu ajak masuk dalam istana Sulaiman, terkejut lagi. Sebabnya Balqis pergi angkat kain. Kerana nampak lantai macam kolam. Padahal bukan kolam, lantai tu terlalu cantik. Sampai kita ingat macam kain tuan-puan. Masya-Allah, subhanallah. Tapi ustazah memang terpesona sangat dengan ayat 40 surah An-Naml ni. Sebab apa? Gambaran orang yang Allah beri ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab. Sepantas kilat Allah bagi apa dia. Tak payah fikir macam mana cara dia. Isra Mi'raj mana kita dapat fikir macam mana Nabi SAW Mi'raj. Tak payah fikirlah. Sebab apa? Kuasa Allah. Otak kita pun lemah nak fikir. Ya, macam mana kelajuan cahaya campur ni, tak payah. Satu malam balik semula ke Mekah. Yang daripada Mekah ke Masjid Aqsa pun dah heran dah, macam mana boleh sepantas itu satu malam. Yang penting apa dia tuan-puan? Doa kita biar mustajab. Bila doa kita mustajab, insya-Allah para muslimah, segala-galanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah bagi dalam hidup kita bertemu dengan kesusahan, kesukaran, kerisauan, kegelisahan, kesedihan, sebab nak buktikan kekuasaan Allah pada kita. Barulah kita terasa nanti bila doa tu mustajab. Nampaklah dia punya transisi tu. Betul tak tuan-puan? Dulu aku gelisah, tiba-tiba aku tenang. Dulu aku susah, sekarang aku senang. Nampaklah. Nampaklah gambaran. Nampaklah pada kita yang susah nak nampak ni apa dia? Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis, lepas kita kesat air mata kerana masalah kita selesai, kita terasalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, kalau kita faham semua ini, air mata kita air mata cinta.
Air mata kita air mata redha. Air mata kita air mata syukur. Air mata kita air mata malu. Bukan lagi air mata hanya kerana kita rasa sakit dengan perjalanan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi apa maksud dia? Pengetahuan kita bahawa itu datang dari Allah. Ya, taklah kita sakit hati sama orang. Kalau tak, memang kita akan terfokus kepada orang tu. Sakit tau kan, terfokus ke orang tu. Lepas tu nak ubah pula orang tu, tak boleh ubah pula. Sakit betul hati kita. Ya, kita nak faham, dia tak faham. Memang sakit hati kita. Tapi bila kita ingat, tak, ini semua Allah. Allah yang uji aku. Allah datangkan orang begini, orang begitu. Keadaan begini, keadaan begitu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk aku. Jadi kita lega sebab datang daripada Allah yang kita kenal Maha baik, Maha penyayang, Maha adil. Allah Maha adil, kawan-kawan. Ya, Allah tahu yang Allah bagi pada orang lain tu terbaik untuk dia, bagi pada kita terbaik untuk kita. Maha adil. Kalau tak yakin tu masalah akidah ni, masalah iman kita. Kita tengok, senanglah dia, bestlah dia. Allah Maha adil. Janganlah risau. Allah Maha adil. Tuan-puan bergaul lah dengan semua orang. Orang susah, orang senang, orang kaya, orang miskin, tahulah. Nampak keadilan Allah SWT. Kita boleh bertemu dengan orang miskin yang bahagia, dan kita bertemu dengan orang kaya yang menderita. Betul. Maknanya kebahagiaan tak boleh beli dengan wang ringgit. Kebahagiaan tak boleh beli dengan harta, jawatan, pangkat. Allah Maha adil. Allah letak satu je kebahagiaan, apa dia? Kamu dengan Allah SWT. Kamu yakin dengan Allah. Kamu beriman dengan Allah. Kamu taat kepada Allah. Kamu tinggal yang Allah larang. Itulah ketenangan dan kebahagiaan. Masya Allah. Bergaul kita tahu betapa Allah tunjuk. Bahkan dalam hidup kita pun kita tahu. Ya, maknanya memang jalan kebahagiaan ni begini. So Allah Maha adil. Tuan-puan cakaplah macam mana skrip hidup kita nak. Kalau saya nak kahwin dengan lelaki macam ni, saya nak hidup macam ni. Cuba. Kadang-kadang Allah dah bagi dah macam tu. Tak bertemu juga dengan kebahagiaan. Betul tak kawan-puan? Kawan-puan kalau kahwin nak suami macam mana? Dia sebut balik. Tak apa dah kahwin pun boleh ubah. Ya? Jangan lupa yang terbaik. Dah redha dah. Dah redha. Alhamdulillah. Saya nak dengar tu. Dah tak jadi masalah dah redha. Masya Allah. Masya Allah. Ya, dah redha dah. Tak pernah fikir lagi dah. Betul dah. Dah 32 tahun dah redha. Dulu sebelum kahwin fikir juga nak yang kaya, nak yang handsome, yang romantik, yang macam-macam. Sekarang ni tak ada. Rasa okey dah tu. Bagus. Bagus ya. Okey dah. Alhamdulillah. Bagus. Ya. Sebab belum tentu baik untuk kita pun. Belum tentu baik untuk kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah muslimat. Syukurlah pada Allah. Syukur. Alhamdulillah. Orang kata apa? Alhamdulillah ada suami tu okey dah Ustazah. Ya, macam acik-acik kat kampung tu kan. Apa nak buat suami tu cik? Buat ala borok. Kampung banyak monyet beruk datang kan. Ya? Beruk ni takut orang lelaki. Beruk takut orang lelaki. Kampung Ustazah beruk pun sama juga. Ustazah buat acah-acah garang-garang pun tak ada. Lagi ramai beruk tu datang. Mak kata dia tak takut kat cik, dia tahu lelaki perempuan. Ya. Tapi sekali je orang lelaki keluar je, padahal bukan alau dia nak pergi kat kereta, lari semua. Jadi ada orang tua-tua tu yang dah janda-janda tu kahwin dengan duda-duda kan. Orang heran tak, umur dah 70 lebih dia buat apa nikah lagi cik? Buat alau baru. Faham tak? Jadi dia punya expectation tu tak tinggi. Jadi muslimat tu kena macam tak payahlah tinggi sangat. Redha tak Ustazah? Itu ada baru. Lepas tu belakang ni hadap je lah. Yang penting buruk lagi. Jadi kita pun macam tu lah. Macam dah redha kan. Tak pernah buat ala buruk pun orang dalam rambut. Ya. Biar pencuri tak takut. Biar pencuri takut. Ya? Ada orang kampung Ustazah. Saya pun balik kampung semalam. Dia tinggal seorang makcik tu. Tapi setiap petang dia susun kasut orang lelaki. Selipar orang lelaki besar-besar. Dia susun kat tangga rumah dia.
Dia kata tu trik dia cakap. Dia ingat pencuri tak tahu kot. Padahal dia nak seorang-seorang. Kenapa dia perlu selipar orang lelaki, kasut orang lelaki. Lepas tu motor anak dia suruh letak depan rumah dia. Kereta anak dia parking depan rumah dia. Walaupun dia cuma seorang. Supaya apa? Takut dah sikit orang nak masuk. Dia tahu acik bukan seorang-seorang. Ada orang lelaki dalam rumah ni. Kadang-kadang macam tu je lah. Alhamdulillah ada orang lelaki. Pencuri takut. Macam tu. Ya, beruk lari. Macam tu je lah. Ya, dia tu dah redha lah, dah makam redha. Maknanya dah tak ada beban dah. Okey je. Masya Allah, Masya Allah. Dan syukur pada Allah SWT. Apatah lagi kalau semua tu jadi jalan kita masuk syurga, jalan pahala untuk kita, jalan mendidik hati kita. So nanti air mata tu akan berubah. Air mata madu pada Allah, air mata syukur pada Allah. Sebab bila Allah datangkan bungkusan-bungkusan ujian tadi, dia datang package. Datang dengan bantuan. Datang dengan hadiah. Hadiah tu datang dengan macam-macam. Bukan susah je. Ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada reward, penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, yang tadi, yang pertama tadi yang itulah yang Zahura itu. Yang kedua, untuk mengurangkan kesakitan tu, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membiasakan kita. Disebut kat sini, falladhi wajahatka minhul aqdar huwa alladhi awadaka husna ikhtiyar. Allah yang bagi kamu takdir tu, ya, Allah yang bagi kamu kesusahan itulah, ujian itulah yang menjadikan seluruh tubuh badan kamu ni dibiasakan. Ya, dibiasakan dengan pemilihan yang terbaik. Sebenarnya Allah nak biasakan kita. Jadi ada banyak benda, betul kan tuan-puan sekalian? Kita banyak berubah kan? Sebab apa? Ada banyak benda Allah dah biasakan. Biasakan dengan kesakitan, biasakan dengan tohmahan orang, biasakan dengan orang salah sangka kat kita, biasakan dengan salah faham orang pada kita, biasakan dengan orang tak menghargai kita, biasakan dengan orang yang membuka aib kita, biasakan. Lama-lama keluarlah pepatah pepetitih yang mengatakan Allah bisa tegal biasa. Sebab Allah nak letakkan kita dalam zon yang terbaik untuk kita. Tengok macam mana orang Palestin Allah dah biasakan. Kita yang tak biasa tak boleh duduk sana. Nanti kita jadi masalah kat orang sana. Ya, tak mati tapi jerit-jerit. Tak kena apa-apa pun duduk sampai dah macam orang kena dah. Ya, sebab apa? Kita tak biasa. Kita tak biasa orang. Tapi mereka dah dibiasakan. Cerita yang mereka dengar pun dah membiasakan mereka. Sejarah hidup mereka pun dah membiasakan mereka. Segala keadaan mereka tu dah Allah biasakan. Allah Maha baik. Allah bagi kita perlahan-lahan boleh duduk dekat zon terbaik dalam hidup kita. Ya, jadi nak bagi duduk dalam zon terbaik tu dibiasakan. Biasakan. Mula-mula memang sakit lah kan. Lama-lama okey. Dah faham dah boleh dah. Kan saya kata dalam hidup ni dia dua benda juga. Apa dia? Hadap, adapt. Adap je, patut adapt. Maknanya hadap je. Tak ada nak lari kadang-kadang. Lepas tu kita sesuai kan nak adapt daripada tu. Ya, Allah ada. Lama kelamaan kita akan berada di zon terbaik hidup kita. Apa dia? Redha, syukur, tenang, lapang, manfaat untuk orang. Jadi inspirasi pada orang lain insya-Allah dalam diam. Ya, tak perlu kita kata ambillah saya sebagai inspirasi kamu. Tak ya. Ya, dalam diam. Dalam diam anak-anak kita, cucu kita akan terinspirasi dengan kita. Dalam diam. Masya-Allah tuan-tuan. Ya, jadi bila kita buat dua benda ni tadi, kesakitan kita akan hilang. So kita akan free lah, semua seronok je. Alhamdulillah. Air mata yang keluar itu air mata cinta. Ya Allah, baiknya Engkau pada aku. Ya Allah, Kau lah yang paling baik pada aku. Kau lah yang paling sayang aku. Kau lah yang paling Kau lah yang menemani aku. Kau lah yang melindungi aku. So kita akan bangun malam tuan-puan pukul 4.30 apa dia, untuk menyatakan luahan rasa-rasa cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kesakitan yang kita, cinta kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah, rindu kita kepada Allah, kesediaan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di air mata yang kita bincangkan pada hari ini. Ya, dah sampai pukul 11.17 dah. Pengerusi kita baru sampai. Jadi juruacara baru sampai. Ya. Jadi mudah-mudahan ya semua yang hadir ya insya-Allah
pilihan Allah SWT untuk kita hari ni apa dia? Allah nak angkat kita. Allah nak bagi kita rasa tenang sangat, nak bagi kita rasa macam mana nikmatnya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan yang kita buat kerana cinta ni lain. Ya, pengorbanan kerana rasa syukur takkan rasa pengorbanan lagi dah. Rasa memang aku patut buat. Kenapa? Aku nak mensyukuri apa yang Allah bagi. Kalau tak kita asyik kata ini pengorbanan, ini pengorbanan. Tak pengorbanan. Ini memang sewajarnya kita buat. Kenapa? Kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perkataan-perkataan yang ada pengorbanan, betul pengorbanan, tapi bagi orang yang dah macam saya kata tadi, redha dengan Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia malu nak sebut ini sebuah pengorbanan. Kenapa? Sepatutnya ini memang daripada dulu lagi dia buat. Ya, aku dah terlambat dah, aku rasa malu nak sebut ini pengorbanan. Ya, bangun malam, bukan kita kata korbankan katil, bantal, ini pengorbanan saya bangun malam. Tak. Kita memang sepatutnya daripada dulu dia bangun malam. Kita patut rasa bersalah, berdosa dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab tak membiasakan diri kita dengan bangun malam, qiyamul lail. Ya, dengan baca Quran dalam solat kita. Jadi Ustazah bincangkan hari ni sahabat-sahabat sebab nak gambarkan keindahan hidup. Kita dah boleh bayangkan keindahan hidup pada sisi yang macam dapat apa yang kita nak macam tu, nak macam ni. Tapi sebenarnya tak. Benda tu sangat nisbi. Nisbi ni maknanya terlalu sementara. Sekejap saja. Kita rasa dalam hidup kita kan, sekejap riang. Petang kan dah tak sedih. Petang kan dah sedih. Lepas tu kan dah sakit hati. Lepas tu terlalu nisbi. Nisbi ni mana tak kekal. Kita nak yang kekal, yang lama dalam hati kita. Dia memang kena kembali kepada nilai-nilai yang telah disebutkan tadi. So apa perubahan apa yang berlaku dalam hidup kita, itu adalah kehidupan sangat sementara. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Memang hidup manusia ni Allah putar. Ada masa ke atas, tepi, bawah, kiri, kanan. Ada masa elok, sakit, sihat, semua. Tapi walaupun hidup dalam putaran, siapa yang Allah kurniakan rasa redha dengan Allah, cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa dia tenang, bawalah ke mana-mana pun. Bawalah ke mana-mana pun ketenangan tu. Ya, tak perlu mesti duduk dekat Madinah, tak perlu mesti duduk dekat Mekah. Walaupun tempat-tempat tu memang memberi kesan dan pengaruh kepada ketenangan, tapi ada je orang kat Mekah yang tak tenang. Ya, ada je orang duduk kat tempat negara orang putih tu tenang hati dia. Sebab dia bukan soal luaran lagi dah. Macam mana kita membina dalaman kita tadi. Ingat balik apa yang Ustaz katakan, kurangkan kesakitan dalam hati kita, redakan dengan dua jalan yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, Ustaz buka pada soalan. Dua soalan je ya sebelum kita tutup insya-Allah. Ada soalan? Sebelum soalan tu saya nak kongsikan satu kata-kata ulama juga ya, Syekh Zarruq rahimahullah. Syekh Zarruq kata macam ni. Faman alima, siapa yang alim, siapa yang mengetahui. Penting kan alimah ni kan? Tadi pun sekali tadi yang saya sebut tadi pun tentang alim juga, tentang orang tahu. Sebab tu kita belajar sebab kita nak tahu. Tahu dan nak yakin. Kata Syekh Zarruq, siapa tahu, yakin annallaha ta'ala, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahimun bihi, sangat sayang kepada dia, wa mutafaddilun alaihi, dan yang paling memberi limpah kurnia kepada dia, yang paling mendahulukan dia. Yang mendahulukan kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-puan, kalau kita hidup dalam kalangan makhluk, kita mungkin boleh terfikir perkataan pilih kasih. Betul tak? Mesti ada pilih kasih kan? Mesti adalah pilih kasih tu, ya. Mak ada tak pilih kasih? Kawan ada tak pilih kasih? Ada. Bos ada tak pilih kasih? Ada. Sangat cenderung manusia pilih kasih tuan-puan. Orang tu ada lebih sikit, orang pilih kasih lah. Ya, dapat manfaat besar sikit pada orang tu, pilih kasih lah. Cenderung sangat manusia pilih kasih. Tapi ingat, jangan pakai perkataan pilih kasih dengan Allah SWT. Allah tak pernah pilih kasih. Pada semua, setiap kita, Allah mutafaddalun alaih. Allah lebihkan kita. Allah tak pilih kasih. Kita boleh cakap sesama kita, alah yelah dia pilih kasih lah, ustazah mestilah kan, tengokkan masa time makan kan, ustazah makan seorang-seorang kan, contohnya ustazah dapat semua. Memanglah adalah unsur-unsur tu.
Ya, tengok mak buat kat anak yang cerdik tu kan, mak kalau dia balik kampung kemain lagi mak sambut kan. Anak yang manduk kat kampung ni kena marah je contohnya lah. Memang makhluk memang macam tu. Kita jangan fikir Allah buat kita maknanya ala ustazah lain lah. Allah lebihkanlah ustazah sebab ustazah. Tak. Dia memanglah dia ustaz, Allah lebihkanlah dia. Tak. Oh dia mufti, memanglah Allah akan lebihkan dia. Tak. Mutafaddalun alaih. Setiap orang Allah kasih. Sampai tak ada orang yang terasa Allah pilih kasih. Allah tak pilih kasih kawan sekalian. Walaupun kita kata takkanlah, saya ni bukan siapa-siapa pun, saya ni macam, Allah tak pernah pilih kasih. Maka kata Syekh Zarub, siapa yakin Allah tak pernah pilih kasih, Allah sayang dengan dia. Walatifun bih, yang paling menyantuni dia. Latif ni menyantuni, lemah lembut dengan kita, paling jaga hati kita, paling jaga hati kita tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Allah paling jaga hati kita. Lam yata'allam bima yuwajihu minhu, maka dia tidak akan pernah sengsara merasa sakit dalam hati dia. 3 benda. Apa dia? Allah. Dia yakin Allah paling sayang dengan dia. Dia yakin Allah tak boleh kasih, Allah melebihkan dia. Dan dia yakin Allah menyantuni dia. Dia tidak pernah rasa sakit hati dia dalam hidup dia. Betul tuan-tuan? Kita kata habis tu yang rasa sakit-sakit ni, takdir tu menyakitkan lah, ya pahit lah apa. Ubat. Kita Allah bagi ubat. Allah sedang rawat kita, bukan Allah nak menyakitkan kita. Tak sedikit yang kita pergi ke hospital tu tuan-puan, prosedur dia sakit pada zahir dia. Betul tak? Yang dia cucuk pakai polisterin ke pakai jarum? Jarum, bukan polisterin. Jarum ni besi. Sakit tak? Sakit. Kadang-kadang lebam dia tu, kalau macam ustazah ni tuan-puan, daripada anak sulung sampai sekarang sangat susah nak masukkan jarum dalam badan. Sangat susah. Ya? Memang sangat susah. Doktor sedap pula kata, tak buat kerja ya ustazah. Dia mesti tak basuh kain, tak basuh pinggan dia tu. Memang susah. Dan memang kalau ambil tu memang sampai 2 minggu. Lebam teruk. Nampak macam menyakitkan. Tapi kita boleh serah tangan. Tak ada pula kita trauma ke apa, tak ada, kita serah tangan. Dia nak masuk jarum. Orang kemoterapi lagi teruk tu. Ya, buat dia punya apa? Kadang-kadang dekat sini kan buat dia punya pot dia. Orang yang dialisis, tuan tengok macam mana. Ya Allah, zahirnya kita tengok sakitnya dia, tapi dia serah diri. Dia datang. Kenapa dia tahu? Ini rawatan untuk dia, kebaikan untuk dia. Tak ada pun bersangka buruk dengan sistem tu, dengan mesin tu, dengan doktor. Tak ada. Serah diri. Tapi kita dengan Allah SWT tak boleh nak serah diri. Ya, tak boleh nak sangka baik. Sebab apa? Sebab kita tak nampak, tak yakin Allah yang paling menyantuni kita. Allah tak ada nak menyakitkan kita, tapi Allah nak rawat kita. Sebab hidup kita ni bukan dunia saja, sampai akhirat. Sakit kat dunia tak sebanding dengan sakit kat akhirat. Susah kat dunia tak sebanding susah kat akhirat. Jadi apa kata Syekh Zarub? Yakin 3 benda. Dan memang melegakan tuan-tuan. Siapa kali pujuk hati, Allah tak pilih kasih, senang hati. Ya, Allah mendahulukan kamu, lega hati. Allah menyantuni kamu, maknanya sakit-sakit ni pun Allah menyantuni. Ada Allah menyantuni ni, ada kebaikan, terus hilang sakit. Kena banyak sahabat-sahabat semua, kita jaga hati kita ni, yakin. Alima, mengetahui itu sangat penting. Mengetahui dalam maksud yakin dengan apa yang kita ketahui tadi. Dan Ustaz nak akhiri dengan pesanan daripada Syekh Wahab bin Munabbih. Kata Syekh Wahab Munabbih, kalau kita rujuk dalam kitab Taurat, ada dapati tercatat 4 ayat berturut-turut yang berbunyi begini. Maksud dia, sesiapa yang membaca kitab Allah, tetapi dia baca kitab Allah, dia anggap dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca kitab Allah, baca Quran contohnya kan, tapi dia rasa Allah tak akan ampunkan dosa dia, maka dia termasuk dalam golongan orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sebalik itu apa dia? Kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakin dengan rahmat dan keampunan Allah. So hati kita akan senang, hati kita akan lega.
Dia yang tak lega tu kalau rasa Allah tak ampun kan, nanti kita dosa kita tu tak dicuci, tak dibersihkan. Tapi kata Wahab bin Munabbih, siapa baca kitab Allah mesti dalam keadaan dia rasa rahmat Allah, keampunan Allah sentiasa untuk dia. Yang kedua, siapa yang mengeluh dengan masalah yang menimpanya, maka sebenarnya dia protes, mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak naklah mengeluh-mengeluh ya, sebenarnya kita protes dengan Allah. Kita mengeluh dengan Allah. Kita pun tak suka hidup dengan orang yang kuat mengeluh, betul tak? Kita pun tak suka. Rimas, betul rimas. Kita seronok kalau kawan kita tu jenis orang yang macam sabar, tenang, syukur. Kita akan ikut-ikut perangai dia, betul tak? Kalau musafir dengan orang yang sabar. Musafir dengan orang bersyukur. Kita akan terikut. Sebab apa? Okey je benda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan nampak dia cantik. Kita akan nampak dia istimewa sangat kerana syukur dalam jiwa dia. Tapi kalau kawan dengan orang yang cantik tapi tak bersyukur, tengok bas marah kat bas, tengok bilik marah kat bilik, tengok katil, tengok katil ni, elokkan katil ni, seramput gitu. Padahal nak musafir 3 hari je, lepas tu baliklah rumah sendiri. Tapi sifat tu menghilangkan, melunturkan kecantikan. Ya, baik. Yang ketiga, siapa yang sedih atas apa yang terlepas atau tidak dicapainya, benda yang dia tak dapat, benda yang Allah bagi pada Allah ambil bagi orang lain pula, sedih kan? Ya, kenapalah tak kat aku, sedih kan? Maka itu bermakna dia benci keputusan Allah. Jadi kita nak kena rawat, latih hati ya, jangan mudah-mudah nak rasa macam, dan mudah-mudah nak layan sedih. Takut maksud dia tu kita benci keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut juga kan, tak naklah sampai membenci keputusan Allah. Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, Allah Al-Hakim, Allah yang Maha bijaksana. Kalau kita yakin Allah Maha bijaksana, kita berserah. Kita berserah. Selalu saya buat analogi ni biar kita kuat fikir benda tu. Kita kalau pergi jumpa doktor, sangat senang. Kita cuma nak tahu doktor tu pakar ke tidak. Itu je. Kita nak jaminan doktor tu memang betul-betul doktor yang original, bukan doktor palsu. Okey, pergi mana? Pergilah hospital mana? HKL ke, Selayang ke, Prince Court ke? Ya. Okey, cukup dia tengok kat pintu je. Nama doktor dengan dia punya kelulusan dia. Lepas tu orang cerita sikit-sikit, dah pernah dah Kak Lupa bedah dengan dia juga, operate dengan dia. Dah. Selesai. Jumpa dia, kita akan dengar semua yang dia cakap. Betul tak? Okey, makcik, Cik Leha, makcik ni kena operate tak boleh biar ni. Ya ke doktor? Ya, kena operate. Bila tu doktor? Minggu depan. Hari apa doktor? Rabu. Yelah, cik datang. Padahal nak operate ni tuan-puan, nak belah perut, nak belah dada ke, belah otak ke apa benda kan, ya? Hari kita pergi hari Rabu tu tuan-puan, mana ada banyak cerita. Okey, makcik, tukar baju, pakai baju hospital. Ada banyak cerita? Ada tak kata-kata, tak boleh, saya nak pakai baju bling-bling juga, sebab saya dah biasa macam ni. Pak, tukar baju hospital tuan-puan. Kalau baju nak masuk bilik OT tu lagilah. Ya, tak tahu mana nak dia apa? Mana lah nak diikat, depan ke belakang ke. Ikut semua. Lepas tu tuan-puan duduklah atas katil bilik OT tu yang sangat kecil tau. Duduk kat situ. Lepas tu apa doktor kata? Kita nak bius ni. Bius ni satu gambaran kita serah diri habis-habisan. Kita tak ada banyak soalan dengan doktor. Ada tak kita tanya doktor nak bedah, doktor nak pakai pisau ke, pakai laser ke, pakai mesin ke, pakai gergaji ke? Ada tak tanya? Tak. Doktor nak pakai ni, nak pakai mesin terkini ke? Mesin tu berapa tahun dah umur? Ada tak tanya? Tentang mesin tu dah lama tak servis. Tapi tak pernah kita tanya. Entah-entah tuan-puan, banyak entah-entah ni nak menakut-nakutkan orang ni kan. Tapi semua persoalan tu tak ada. Kenapa? Kita percaya dia doktor ada ilmu. Kita berserahlah diri, tak kira yang datang bangsa apa pun kita tak kisah. Ni ustazah cakap pengalaman tuan-puan, doktor bangsa apa, doktor India datang. Nak bagi ubat bius, tak sedar. Nurse yang cakap dengan ustazah, sebab doktor tak cakap dengan ustazah, suruh mengucap. Nurse yang cakap, ustazah boleh dah mengucap sekarang. Mengucap, serah diri, tak tahu apa yang berlaku.
Sebab kita percaya dia ada ilmu. Betul tak tuan-puan? Tahu-tahu kena panggil Hafizah, dah bangun. Dah sedar ke dah? Dah buang dah apa yang patut buang dah. Padahal dia jahit, dia klip, dia macam-macam tuan-puan. Dan kita tak ada pun lepas pada tu petikaikan apa benda. Semuanya cukup dengan keyakinan dia ada ilmu. Tapi puahlah, Nabi SAW beritahu kat kita, ayat Quran lagi sebut, Allah itu alimun hakim, maha mengetahui, maha bijaksana, maha mengetahui, maha bijaksana. Sejuta soalan kita hadapkan pada Allah. Kenapa begini? Apa benda ni? Macam mana kalau macam ni? Kalau macam ni macam mana? Nak guna apa? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak? Kita sedang mengeluh dengan siapa? Kita sedang mempertikaikan keputusan siapa? Yang sebenarnya kita tidak cukup yakin Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Uruskanlah masalah keyakinan kita. Betul tak tuan-puan? Okey. Yang keempat, sesiapa yang tawadhu, merendah diri kepada orang kaya kerana kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya. Ya? Jangan berurusan dengan orang kerana pangkat jawatan dia, kita menghina diri kita, kita bersandar kepada dia. Sebab apa? Itu boleh menghilangkan 2/3 daripada kekuatan agama kita. Sebab, kenapa penting benda nombor 4 ni? Supaya tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nampak orang yang hebat, orang yang kuat. Jangan nampak kuasa-kuasa makhluk lebih kuat daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita diuji dengan benda yang menakut-nakutkan kita lah. Nampak macam makhluk tu hebat, makhluk tu kuat, makhluk tu ada kuasa. Itu ujian saja. Ujian nak tengok. Kadang-kadang ujian tu penting untuk kita supaya apa? Untuk mengukuhkan lagi tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan berbicara dengan hati kita tahu. Mereka tak kuat pun. Yang kuat adalah Allah. Tengok macam mana Israel. Mereka datang kan, ya, macam-macam kuasa-kuasa dunia datang. Ingat tak takut ke tuan-puan? Sebagai manusia biasa tengok segala senjata yang mereka ada. Tapi Allah nak beri kekuatan lagi pada iman kita. Apa dia? Mereka tak kuat pun. Mereka lemah. Buktinya Gaza tu tak besar pun tuan-puan. Tak dapat tak dapat dilupuskan sampai hari ni. Dah 75 tahun. Bayangkan, bukan besar, Lembah Kelang ada besar daripada Gaza. Kalau kita fikir habis dah baka tu. Patut habis dah baka, tak ada dah baka. Tak habis-habis. Tuan-puan kalau pergi US pun jumpa orang Palestin. Pergi Mekah jumpa orang Palestin. Pergi UK jumpa orang Palestin. Pergi Australia akan jumpa. Dia kata, I'm Palestini. Tak habis baka dia. Tak dapat. Padahal tak ramai pun. Padahal kecil je. Kuasa tu sangat besar dah. Dunia barat tu dah bersatu dah. Tak dapat juga menghapuskan baka orang-orang Palestin. Tak kuat pun. Tapi kita tu nak kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qawi Al-Matin, yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa. Nanti tuan-puan kita akan hidup dalam keindahan rasa cinta dengan Allah yang maha hebat, yang maha sempurna. Saya kira tak ada soalan. Sebab tak ada orang angkat tangan. Dia mungkin dah lapar juga. Okey, kan dia nak solat Jumaat ni. Okey, sila. Maaf Zah. Boleh. Assalamualaikum Zah. Assalamualaikum. Semalam saya ada dengar perkongsian lah kelas Ustaz tu, Ustazah berkongsi yang mengatakan bila kita berdoa kita boleh berdoa dengan Rasulullah. Kita berdoa dengan Rasulullah dan kita minta, kita bercerita dengan Rasulullah. And Rasulullah boleh mendengar. And saya tak faham lah Ustazah, sedangkan kita berdoa hanya dengan Allah kan. So maksud Ustazah tu is macam mana Ustazah? Patut kena tanya soalan kat Ustazah tu. Tak, sebab dia bercerita. Mungkin maksud dia macam ni ya. Kita husnuzan ya. Maksud dia nak membina kerapatan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang berdoa dengan Allah, minta dengan Allah, segala-galanya dengan Allah, tapi kita menggunakan wasilah. Wasilah ni maknanya yang boleh bertawasul, berwasilah ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu macam satu
luahan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh macam, bukan bermakna fokus kita doa macam tu, tak. Kita doa pada Allah, tapi kadang-kadang kita sebut ya Rasulullah, ya Rasulullah, tengoklah umatmu ini. Macam tu lah. Itu macam kita punya luahan kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah menjunjung baginda Nabi SAW dan menjadikan Nabi itu wasilah juga kepada benda-benda kebaikan yang lain. Jadi selama mana kita yakin sebagai wasilah tu, tidaklah menggugat akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Clear? Alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih pada Puan Liza. Saya doakan barakah, rahmah pada rumah tangga ini, pada keluarga ini. Allah angkat segala kesulitan, ya, kekusutan, kecuali yang ada dalam rumah tangga ini ketenangan, kebahagiaan, ya, jadi jalan ilmu, jalan kebaikan, insya-Allah. Juga kepada semua hadirin hadirat yang hadir, ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, dan Allah kasih yang belas dengan kita, menunjukkan kita jalan yang terbaik untuk hidup kita sampai kita boleh masuk syurga sama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya minta maaf salah silap ustazah dalam menyampaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserah balik pada Kak Azhar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kathiran. Ucapkan kepada Khadilah Ustazah Dr. Nafisah Musa di atas perkongsian nasihat tausiah yang kita begitu berbekas dan menyatukan buat kita rasa tak kita punya kesakitan semua diangkat, dirawat dan sebagainya, dan kita dah boleh jadi seolah-olah dah boleh jadi redha, sabar, bersyukur, semua rasa tak kan, insyaAllah. Jadi semoga ilmu yang kita dapat hari ini yang bermanfaat, yang berbekas di hati kita, yang dapat membangunkan kekuatan kita di hamba yang lebih baik, lebih memahami cinta Allah. Dan sebenarnya duduk oleh kita dalam kehidupan ini sebagaimana yang diberi bersama Ibu Ustazah sebentar tadi adalah air mata yang ditutup adalah air mata cintakan Allah SWT, dan jalannya adalah dengan redha dan syukur, ya. Dan cara untuk kita merawat kesakitan di hati kita adalah dengan ilmu dan memahami bahawa Allah telah membiasakan diri kita dengan pemilihan Allah yang terbaiklah untuk kita. Selanjutnya kesimpulannya sedemikian. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita Ustazah dan kepada semua yang hadir, ya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, lapangkan hati kita, angkat darjat kita, makbulkan semua adab dunia akhirat kita, beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, dan dikumpulkan kita di syurganya tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Segala baik daripada Allah SWT, segala kekurangan yang datang daripada diri saya. Dah tutup dah. Okey, dah tutup. Okey. Mana bibi?